Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali Abang Mat dalam channel Habbahin, hidup satu perjuangan. Okey, hari ni Abang Mat nak cerita tentang dakwah. Hari tu kita dah menceritakan tentang definisi dakwah. Jadi pada sesi yang lepas Abang Mat ada mengatakan bahawa dakwah ni bukan hak milik eksklusif pendakwah ataupun orang yang ada title pendakwah. Sebenarnya dakwah ni hak milik kita semua. Siapa-siapa pun boleh jadi pendakwah. Siapa-siapa pun boleh menyampaikan dakwah. Tidak semestinya dia ada title pendakwah barulah dia tu boleh menyampaikan dakwah. Tapi dakwah ni siapa-siapa saja boleh sampaikan dakwah. Tapi macam mana? Macam mana? Yang ini Abang Mat nak ceritakan. Tips untuk menjadi pendakwah yang pertama adalah niat. Niat macam-macam mana pun, niat mesti betul. Niat kita mesti untuk ke arah kebaikan, bukan keburukan. Sebab apa? Sebab setiap sesuatu perkara yang kita nak buat mesti dimulakan dengan niat. Seperti dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ila akhir hadis. Dan hadis ni sangat famous. Nak mengatakan kita nak buat sesuatu mesti kena niat. Dan dalam niat untuk kita berdakwah, mestilah niat tu adalah niat yang baik. Tidak membongkak, tidak kata kita lah pendakwah yang hebat, bukan. Kita niat nak menyampaikan risalah Islam ataupun nak mengajak orang bukan Islam datang kepada Islam, orang bukan Islam kembali kepada fitrah. Okey, settle tip yang pertama, kita pergi kepada tips yang kedua. Apa benda tips yang kedua? Tip yang kedua ni, kita nak menyebarkan agama Islam, nak menyebarkan risalah Islam. Kita nak mengajak orang bukan Islam pergi kepada Islam, kita mesti menyebarkan benda-benda yang indah-indah tentang Islam. Seperti yang kita tahu kan, agama Islam adalah satu agama yang indah, satu agama yang cantik. Jadi kita nak sampaikan kepada orang, apa itu keindahan Islam, apa itu kecantikan Islam. Dan kita juga nak menyebarkan risalah-risalah Islam sehingga orang tertarik dengan agama Islam. Macam mana? Macam kita hanya boleh sebarkan agama Islam tapi tidak memaksa orang untuk masuk agama Islam. Yang tu yang penting. Seperti Allah SWT pernah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat ke-256. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, ila akhir ayat. Agama Islam bukan agama paksaan. Kita tak boleh paksa siapa-siapa yang kita suka, yang kita sayang, yang kita nak, kawan baik kita ke, keluarga kita ke, siapa-siapa untuk datang kepada Islam, untuk terima Islam. Tapi apa yang kita boleh buat? Kita hanya boleh sampaikan risalah Islam. Sebanyak mana pun kita boleh sampaikan risalah Islam. Tapi bukan tugas kita untuk memaksa orang untuk terima hidayah Allah SWT. Sebab apa? Allah juga berfirman dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad, kamu tidak dapat memberi hidayah kepada siapa-siapa yang kamu suka, tetapi hidayah itu milik Allah SWT. Ni kan Nabi tak dapat nak bagi hidayah pada orang yang dia sayang, apatah kita. Jadi tugas kita menyampaikan dakwah, menyampaikan keindahan Islam, menyampaikan kecantikan Islam. Okey, tips yang ketiga. Okey, tips yang ketiga ni bagi Abang Mat sangat penting. Bagi Abang Mat sangat-sangat penting. Apa benda? Mencari persamaan bukan perbezaan. Kita kalau boleh, kita nak menyampaikan dakwah kepada orang bukan Islam ni, kita cari sebanyak mana persamaan di antara kita dengan mereka. Banyak. Antaranya, contoh, semua agama atas dunia ni mengajak ke arah kebaikan. Percaya tak kata Abang Mat? Kalaulah ada agama yang mengajak ke arah keburukan ataupun kejahatan, nescaya
mesti agama tu akan ditolak. Tapi semua agama atas dunia ni mengajak ke arah kebaikan. Jadi benda tu yang kita nak cari, persamaan. Agama Islam kita kata agama Islam pun mengajak ke arah kebaikan. Agama engkau pun mengajak ke arah kebaikan. Apa kata kalau kita cerita, kita cari persamaan. Apa lagi? Contoh yang baru-baru ni, 2-3 hari lepas ataupun 2 hari lepas ada kes pemandu mabuk yang langgar Foodpanda tu, orang yang buat Foodpanda sampai meninggal. Ada yang 2-3 hari lepas kereta mandu lawan arus langgar sampai mati orang. Nak kata semua agama atas dunia ni mengatakan bahawasanya arak tu banyak keburukan daripada kebaikan. Yang tu persamaan. Kita tak kata semua agama mengharamkan arak. Betul, Islam mengharamkan arak. Tapi semua agama mengatakan arak tu banyak keburukan daripada kebaikan. Yang tu persamaan antara kita dengan mereka. Banyak lagi perkara-perkara kebaikan, persamaan. Banyak kebaikan. Contoh macam ada orang aksiden tepi jalan, kita tolong. Dalam agama dia pun sama juga. Jadi kita cari banyak persamaan di antara mereka dengan kita. Yang tu yang tip yang ketiga. Macam mana? Boleh? Boleh. Okey. Yang keberapa dah? Tips yang keempat. Okey, tips yang keempat, benda ni selalu kalau kita baca sejarah-sejarah ataupun kita baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak menceritakan benda ni. Apa benda? Tunjuk contoh yang baik. Banyak dalam sirah-sirah yang mengatakan Nabi Muhammad ni sebaik-baik akhlak. Seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama liutammima makarimal akhlak." Aku ni diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dan pernah isterinya bersabda, akhlak Nabi seperti Quran. Innama khalaqul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi seperti Quran. Cantiknya akhlak Nabi. Jadi kita tunjuk contoh yang baik. Kalau kita ada kawan bukan Islam, kita tunjuk contoh yang baik pada dia orang. Ajak minum kopi, belanja. Jangan dia belanja kita pula, kita yang belanja dia. Kalau macam dia dalam kesusahan, kita tunjuk contoh yang baik. Tolong bantu mereka. Dan benda tu akan menarik minat orang bukan Islam untuk dekati Islam. Saya pernah sebelum ni pernah dengar cerita Islam ni agama ganas, Islam ni agama teroris. Tapi tak, kawan saya ni baik. Dia tunjuk contoh yang baik pada saya. Jadi orang bukan Islam sangat berminat untuk datang kepada Islam daripada akhlak kita yang baik. Tunjuk contoh yang baik. Saya pernah ingat satu cerita yang Brother Lim pernah cerita. Semasa dia masih lagi memeluk agama Buddhis, dia pergi main bola dekat tepi gereja. Dan padri tu melayan dia sangat-sangat baik. Sampai dia main bola tu terkena tingkap, padri tak marah. Kita macam mana orang Melayu? Sesama Melayu pun kadang-kadang gaduh kan? Kan, kita main tepi-tepi masjid, tiba-tiba ada budak-budak tendang bola kena cermin masjid. Masa tu, anak siapa lah ni buat perangai macam ni? Tu sesama Melayu, sesama Islam. Kalau bukan Islam macam mana? Agak-agak lah anak Cina, anak India, anak Sing main bola tepi masjid. Sebelum dia orang main bola dah kita dah halau lah. Kalau boleh kita nak cari, nak tunjuk contoh akhlak yang baik, barulah orang datang dekat dengan kita. Kalau kita marah-marah, tunjuk akhlak yang tak baik dan sebagainya, jadi orang makin jauh dengan Islam. Benda ni penting. Boleh buat tak? Boleh buat tak? Boleh buat tak? Boleh. 5. Okey. Tips yang terakhir yang Abang Mat nak kongsi pada hari ini adalah jangan kita berdialog dengan orang bukan Islam kalau kita tak tahu. Ataupun jangan kita berdialog, berbalah dengan orang Islam dengan cara yang sangat kasar. Benda ni sangat berlaku dalam masyarakat kita. Contoh kalau kita scroll Facebook kita scroll Instagram kita, banyak kes-kes resis. Kita maki dia orang maki kita balik. Kita kata korang, dia orang kata kita balik. Kita kata dia orang resis, dia kata kita resis balik.
Dan macam-macam cerita, keluar macam-macam perkataan. Orang kata keluar semua benda binatang dalam bukit tu keluar. Apa kalau kita bertemu dengan orang bukan Islam. Dan benda ni yang Abang Mat nak bagi tahu sangat-sangat menjauhkan orang bukan Islam dengan orang Islam. Dengan kita. Kita kalau boleh kita nak mengajak dia orang masuk Islam, tapi silap cara. Kita duk kutuk agama dia orang. Kita duk kutuk perangai dia orang. Kita duk kutuk kaum dia orang. Yang ni sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala pernah melarang kita. Siapa-siapa yang rajin baca Quran tu belik-belik tafsir sekali. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut, surah Al-Ankabut ayat ke-46. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdialog dengan orang bukan Islam kecuali mendatanginya dengan illa billati hiya ahsan. Datang kepadanya dengan cara yang baik. Tak perlu nak maki hamun. Dia orang maki kita betul. Kita rasa panas, kita rasa geram. Dia kutuk kita, dia kutuk bangsa kita, dia kutuk agama kita. Tapi Islam menganjurkan kebaikan. Kita nak mengajak dia orang. Sebab apa? Sebab dia orang tak tahu sebenarnya apa itu Islam. Dia orang tak tahu sebenarnya apa itu keindahan Islam. Jadi kita kena tunjuk contoh yang baik kepada dia orang. Cakap benda yang baik-baik, tidak ada maki-maki, tidak ada resis-resis. Dia orang makin dekat dengan kita. Jadi kalau kita duk maki-maki, kalau kita duk macam-macam kata kat dia orang, dia makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Bukan setakat agama dia orang tak nak dekat dengan kita, tapi kaum pun sendiri akan sentiasa resis. Benda ni kalau boleh kita jauhi. Yang tu yang Abang Mat nak ceritakan. Okey, kesimpulan yang Abang Mat nak ceritakan pada hari ini, 5 tips yang sangat penting untuk kita menjadi pendakwah. Tak perlu ada title pendakwah. Tak perlu ada title doktor dan ustaz, mufti dan sebagainya untuk jadi pendakwah. Tapi kita hanya jadi diri kita sendiri. Kita nak sampaikan agama Islam. Yang pertama, niat kita mesti betul. Yang kedua, kita nak sebarkan agama Islam. Nak sebarkan agama Islam, mestilah sebarkan dengan cara yang baik. Yang ketiga, kita cari sebanyak mana persamaan di antara kita dengan mereka. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat ke-64. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, ta'alau, marilah sama-sama. Ta'alau ila kalimatin sawa'. Marilah sama-sama kita mencari titik persamaan. Bainana wa bainakum, di antara kita dan mereka. Dan tip yang keempat Abang Mat bagi tahu tadi, kita tunjuk contoh yang baik kepada orang bukan Islam. Kalau kita banyak tunjuk contoh yang baik, orang bukan Islam akan buka mata. Oh, ini sebenarnya ajaran Islam. Yang aku tengok kat luar sana tu adalah salah. Yang aku tengok dekat cerita-cerita Hollywood dan sebagainya tu salah. Sebenarnya apa yang kawan aku tunjuk pada aku ni adalah sebenar-benarnya akhlak Islam. Dan yang terakhir adalah, kalau boleh janganlah kita suka sangat cari balah dengan dia orang. Jangan suka sangat cari balah dengan dia orang. Kalau boleh kita cakap dengan orang dengan cara yang lembut-lembut. Kita berbaik-baik dengan dia orang. Ajak minum kopi sekali, kita belanja, ajak jalan-jalan sekali, ajak macam-macam benda yang kita boleh buat untuk kita mendekatkan orang bukan Islam kepada agama kita. Wallahu a'lam.